Okey, YB Aznan, kita bercakap soal peluang pekerjaan dan kemudian kita bercakap soal brain drain, mismatch kan. Even saya sendiri pun pernah juga melalui perkara ni lepas belajar, tak tahu nak kerja mana dan nak kerja dekat Johor tapi tak ada peluang pekerjaan. Betul. Terpaksa berkelana di Lembah Kelang dan ada juga rakan-rakan kita yang bekerja di Singapura. Dengan penubuhan JTDC ni, bagaimana agaknya YB melihat landscape peluang pekerjaan di Johor akan berubah atau bagaimana? Okey. Macam saya sebut tadi, dalam keadaan kita nak memperkasakan pembangunan Johor Singapore Special Economic Zone ini, yang saya rasa kemungkinan akan ditandatangani pelancarannya pada akhir tahun ini. Dan bila kita lihat sepanjang pertemuan, sebelum kita nak bergerak ke arah mana, dah banyak working group kita lakukan. Dan sepanjang pertemuan kita juga di peringkat kerajaan negeri juga di kerajaan Singapura, kebanyakannya syarikat-syarikat memang nak datang ke Johor untuk memperkembangkan lagi pelaburan mereka. Sebab kita faham di Johor masih lagi ada tanah yang sesuai, di Johor masih lagi ada kawasan-kawasan yang perlu dibangunkan dan mereka bersedia untuk masuk ke dalam negeri Johor ini. Bila wujudnya JTDC ini adalah perkara untuk memastikan mereka tidak susah untuk mendapatkan tenaga mahir mereka. Sebab itu dalam elemen-elemen pekerjaan ini yang dia disebut sampai 100,000 peluang pekerjaan akan datang bila wujudnya JSZ ini. Dan saya kena percaya inilah platform tempat yang anak muda kena grab supaya mereka tidak keluar ke mana-mana macam Tengah tadi sampai ke Lembah Kelang, sampai ke Singapura untuk mencari pekerjaan. Dan sudah semestinya dengan kehadiran JTDC ini kita nak memastikan anak-anak muda yang melalui JTDC ini ada premium salary yang sangat bagus. Betul. Jadi bukanlah kita nak pilih gaji-gaji yang biasa-biasa, itu bukanlah menidakkan. Itu memang ada. Tapi kita nak pastikan pilihan, jikalah dalam pilihan itu seorang jurutera yang bergaji 8,000 biarlah datang daripada anak muda Johor. Itu hasrat kami. Kalau kata ada premium gaji yang lebih pada tinggi itu, biarlah datang daripada anak muda Johor yang mengisi kekosongan tersebut. Sebab JTDC ini ahlinya bukan calang-calang ahli. JTDC ini ahlinya adalah mereka-mereka yang berada dalam kementerian. Ada 7-8 kementerian yang bersama dengan kami. Betul. Di peringkat negeri pun ada. Kalau kata kementerian tu mungkin Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sumber Manusia, KPS pun ada. Belia dan Sukan yang memang hardcore kementerian yang untuk menjaga anak muda ni. Betul. Untuk kita masukkan dalam kita punya tim JTDC ini, termasuk sokongan daripada kerajaan negeri, daripada pejabat saya, daripada pejabat Esko Pelaburan, pejabat Esko Belia dan Sukan bersama-sama yang menteri besar itu sendiri, di samping sokongan juga daripada institusi pendidikan. Kita ada lebih kurang 8 institusi pendidikan awam di Johor, 23 institusi pendidikan swasta di Johor. Kita ada lebih 108 institusi TVET dalam negeri Johor, dan mereka ini dimasukkan sekali bersama dengan kita, termasuk industri player yang kita tahu dalam negeri Johor ini bersama dengan kita. Jadi kekuatan JTDC ini saya nampak sangat berkesan dengan kehadiran semua institusi dan semua agensi-agensi yang sedia ada, supaya menyokong, termasuk juga lah Pekeso, supaya menyokong kita tidak lagi mahu berlaku mismatch antara peluang pekerjaan bersama dengan institusi pendidikan. Sebelum ini peluang pekerjaan ada tapi pelajarnya tak boleh compete dengan kemahuan industri. Sebab itu kombinasi industri dan juga institusi pendidikan harus dilakukan. Sometimes kalau saya sebut, kalau biasa Muhammad Menteri Besar selalu peli saya, kau kalau cakap kan dulu orang dekat kita belajar repair kereta, repair portong dengan Pro 2, tapi dekat jalan raya dah ada macam-macam kenderaan yang tak boleh cuci karburator lagi. Jadi sebab itu antara perkara yang kita nak memastikan supaya keperluan industri itu disupply atau disokong oleh institusi pendidikan. Taklah kita terlalu jauh dan akhirnya modul-modul itu boleh dibangunkan supaya industri yang dapat mendapatnya. Kerana teknologi semakin pantas, industri saja yang tahu apakah yang mereka perlukan untuk memastikan tenaga mahir ini boleh dimasukkan. Sebab itu matching antara institusi pendidikan dan industri sangat penting untuk melahirkan bakat-bakat terbaik dalam negeri Johor. Ada syarikat-syarikat yang dah menyatakan komitmen untuk
you buka JTDC, I akan support. Banyak syarikat yang dah mula bersama dengan kita. Kalau kita fikir pasal tourism pun dah ramai hotel-hotel yang dah bersama kita. Antara Hotel, Hyatt Place, Four Point by Sheraton, Renaissance Hotel dan sebagainya. Dalam masa yang sama, mereka yang di bidang pusat data juga, pelabur-pelabur juga mungkin dah bersedia dengan kita. Ada Princeton Digital Group, ada Bridge Data Center, ada Singtel dan sebagainya, termasuk juga rakan-rakan dalam dunia otomotif. Mercedes-Benz pun dah mula dengan kita. Yang kita paling hampir dengan tempat kita ni Legoland lah. Antara company-company yang dah mula bersama kita, dan saya rasa dah hampir 50 company yang berminat untuk bekerjasama dengan JTDC ini, nak memastikan mereka mudah untuk mendapatkan tenaga mahir dengan sokongan daripada segi pendidikan. Sebab itu saya yakin dan percaya 50 ni adalah permulaan. Banyak lagi pelabur-pelabur dan syarikat akan bekerjasama dengan kita untuk memastikan mereka dapat mengisi keperluan yang diperlukan oleh anak muda untuk mereka berikan mereka peluang pekerjaan. Mr. Tong, mungkin Mr. Tong boleh kongsikan sikit, ada tak harapan atau mungkin Perkeso ada letakkan sasaran untuk selepas daripada event ni berapa ramai yang akan dapat pekerjaan? Untuk kebiasaannya setiap program Carnival Kejaya ni secara peratanya lebih 25% daripada pencari kerja itu akan mendapat pekerjaan. Itu sasaran kita. Tapi kita berharap ramai pencari kerja lepasan sekolah, graduan datang ke program ini sebab ada 15,000 jawatan kosong dan pelbagai pejawatan yang ada dan melibatkan 100 orang majikan. Jadi macam mana dia orang boleh datang? Adakah nak kena bayar ke atau masuk percuma? Untuk yang berminat datang, mereka boleh mendaftar secara percuma di portal My Future Jobs. Boleh mendaftar di www.myfuturejobs.gov.my/career fair. Okey, terima kasih Mr. Tiong. Last dari YB. Tahun depan mungkin jadi tahun yang sibuk bukan untuk YB saja, untuk kita pun kat sini sibuk juga. Johor akan bercuti pada hari Sabtu dan Ahad. Dan dengan beroperasi ataupun bermulanya JSSEZ, bagaimana YB agaknya melihat landscape ekonomi dan juga landscape sosioekonomi di negeri Johor itu sendiri? Pada dasarnya apabila kita bercuti Sabtu dan Ahad ini nampak memungkinkan bahawa kita nak menyokong pada pembangunan ekonomi yang sangat hebat. Betul. Bila kita bermula cuti Sabtu dan Ahad. Kerana negara jiran kita pun cuti Sabtu Ahad. Negara kita pun Sabtu Ahad. Jadi nak menyokong pembangunan ekonomi itu, Sabtu Ahad ni mungkin waktu yang terbaik untuk kita bercuti selain daripada hari Jumaat. Namun tidak meletakkan Jumaat itu tidak penting, tapi ianya harus dipersetujui oleh semua orang untuk memastikan kita pun harus bekerja dan kita nak menyokong pada pembangunan ekonomi kita ni. Kalau kata Imran tadi kata 2025 ni memang sangat tough. Memang bila dah start 2025 kita hanya 5 tahun untuk pergi ke Maju Johor 2030. Betul. So dalam masa 5 tahun ni sangat dekat, sangat hampir. Permulaan 2025 ini nak memastikan pembangunan bentuk ekonomi dalam negeri Johor ni perlu disokong oleh masyarakat negeri Johor. Tidak kira apa sekalipun, rakyat kena melihat bahawa negeri Johor sedang bergerak ke arah negeri yang maju 2030 dan kita nak merasakan bahawa kalau katalah negeri Johor ini berjaya, maka kita mampu setanding dengan negara jiran kita, bukan dengan negeri-negeri yang lain. Itu maksudnya. Sebelum kita berakhir tu, mungkin Mr. Tong boleh sampaikan sikit pesanan untuk rakyat negeri Johor terutamanya yang masih mencari kerja sekarang ni untuk hadir ke program ni. Ya, terima kasih Farah. Saya berharaplah pencari kerja, mereka yang lepasan sekolah, graduan, datanglah beramai-ramai sebab untuk program kali ini kita ada pelbagai aktiviti yang menarik seperti temu tugas secara bersemuka, kita ada temu tugas komunikasi dan kita ada juga foreign TVET dan juga taklimat berkenaan TVET untuk pelajar-pelajar dan juga untuk graduan. Dan selain itu dia ada showcase juga mempamerkan kereta EV, drone dan pelbagai.
Dan selain itu kita melibatkan seramai 30 pempamil agensi kerajaan dan juga swasta serta ada juga mereka yang membuka booth untuk usahawan-usahawan seramai 30 booth. So datanglah beramai-ramai. Selain itu ada caputan petua juga. Itu mesti ada. Saya harap semua datanglah beramai-ramai ke program ini pada 1 hingga 3 November Di Persada di Persada Johor. Okey, mungkin YB Azlan ada nak tambah sikit pesanan? Saya nak merayulah kepada semua anak muda Johor. Kita bukan pasal peluang pekerjaan. Kalau nak rasa masa depan anda itu cerah, masa depan anda itu terjamin, datanglah ke program ini. Betul. Untuk melihat sendiri apakah ruang dan peluang yang telah disediakan oleh kerajaan untuk anda semua. Kalau anda tak hadir, anda rugi. Anda tak dapat apa yang anda nak mahukan di masa depan anda. Kerana bagi saya ada 2 segmen yang penting, iaitu di mana peluang pekerjaan dan juga peluang institusi pendidikan yang kena melihat mereka-mereka terutamanya masih dalam persekolahan ini nak tahu nak jadi apa, datanglah ke program ini yang saya alu-alukan kedatangan semua rakyat negeri Johor, tidak kira kaum, tidak kira bangsa, tidak kira umur, untuk hadir beramai-ramai untuk bersama meraihkan dalam program yang akan kita adakan pada 1 hingga 3 November ini. Dan saya mengharapkan agar program ini berjalan dengan lancar dan kita akan membuat satu perkara yang lebih menarik berbanding yang sebelum ini. Kalau kata Mr. Tong cakap tadi dah tak ada interview konvensional, kita kena main game dulu baru boleh interview. Datanglah nak melihat apakah perkara atau perubahan yang dilakukan dalam kita punya aktiviti, dan juga di samping itu perkara-perkara baru yang tak pernah dilihat pun kita wujudkan dalam program ini. Dan saya sekali lagi menyeru kepada semua rakyat Johor untuk hadir ke program Majlis Pembangunan Bakat Johor dan juga Karnival Kerjaya ini. Terima kasih. Okey, jadi ada hampir ataupun lebih 15,000 jawatan kosong yang dibuka pada Karnival Kerjaya yang saya anggap berskala besar juga untuk penghujung tahun ini, dan juga majlis pelancaran Majlis Pembangunan Bakat Johor di Persada Johor pada 1 hingga 3 November ini. Jadi terima kasih kepada YB Azlan bin Tamin dan juga Mr. Tiong kerana sudi bersama dengan kami dalam podcast Meh Dengar Jap. Kita harapkan agar program yang akan berlangsung berjalan dengan lancar, dan kepada pencari-pencari kerja yang rindu nak bekerja di Johor, yang rindu keluarga di Johor, datanglah ke program ini dan saya doakan agar ada rezeki untuk anda semua. Jadi sekian saja dari saya, Imran Razib. Dan saya Sharifah Farah. Podcast Meh Dengar Jap. Jumpa lagi.